Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Cikgu doakan semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat dan ceria selalu. Baiklah, sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa penerang hati dan juga doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk bab 9 iaitu haba. Okey, pertama sekali kita akan tengok hubung kait suhu dengan haba. Okey, apa hubung kait suhu dengan haba? Haba diperoleh daripada pelbagai sumber seperti matahari, peralatan elektrik dan juga pembakaran bahan api. Haba merupakan satu bentuk tenaga. Haba mengalir dari kawasan yang bersuhu tinggi ke kawasan yang bersuhu rendah. Okey, ayat ni kena ingat. Haba mengalir dari kawasan yang bersuhu tinggi ke kawasan yang bersuhu rendah. Suhu ialah sukatan darjah kepanasan atau sejuk sesuatu objek. Okey, apa unit untuk suhu? Okey, unit SI untuk suhu adalah Kelvin. Unit suhu yang biasa kita guna ialah darjah Celsius. Suhu meningkat dalam persekitaran yang panas dan menurun dalam persekitaran yang sejuk. Suhu boleh diukur dengan menggunakan termometer. Baik, apa perbezaan antara haba dengan suhu? Okey, haba ialah satu bentuk tenaga. Okey, dia adalah tenaga. Okey, suhu pula ialah darjah kepanasan atau kesejukan objek. Okey, haba diukur dalam joule, manakala suhu diukur dalam darjah Celsius atau Kelvin. Kuantiti haba bergantung pada jenis bahan, kuantiti bahan dan juga suhu. Okey, suhu pula bergantung kepada darjah pergerakan zarah-zarah di dalam suatu bahan. Baik, kita tengok pula 9.2 pengaliran haba dan keseimbangan terma. Okey, apa itu pengaliran haba? Haba mengalir dari satu objek yang panas ke suatu objek yang sejuk. Tadi kita dah cakap haba mengalir daripada satu kawasan yang bersuhu tinggi ke kawasan yang bersuhu rendah. Jadi dalam bahasa mudahnya mengalir dari satu objek yang panas ke suatu objek yang sejuk. Aiskrim yang dibiarkan pada suhu bilik menyerap haba dan mencair. Pengaliran haba boleh berlaku dalam 3 cara yang berbeza iaitu kondaksi, perolakan dan sinaran. Kita ada 3 jenis ataupun 3 cara pengaliran haba. Okey, yang pertama ialah konduksi. Yang kedua perolakan. Dan yang ketiga ialah sinaran. Okey, apa itu kondaksi?
Proses pengaliran haba dari kawasan panas ke kawasan sejuk melalui medium pepejal. Okey, ni syarat kondaksi. Melalui medium pepejal. Zarah-zarah yang menerima tenaga haba bergetar dan berlanggar antara satu sama lain dengan lebih kerap dan seterusnya memindahkan haba ke seluruh medium. Okey, maksudnya, katakanlah daripada molekul yang panas ni, zarah menerima tenaga haba bergetar dan berlanggar dengan lebih kerap seterusnya memindahkan. Dia akan pindahkan daripada satu zarah ke zarah yang lain sehingga semua sekali menjadi panas. Okey, dengan mudahnya kita boleh tengok macam inilah. Ini haba, yang ni adalah molekul-molekul zarah tu. Jadi haba tu dipindahkan dari satu kepada yang lain. Okey, perolakan. Haba dialirkan melalui pergerakan bendalih. Dialirkan melalui pergerakan bendalih. Bendalih ni boleh jadi cecair ataupun gas. Dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Bahagian bendalih yang menerima haba akan mengembang menjadi kurang tumpat dan naik ke atas. Kalau tengok gambar dekat bawah ni. Bila cecair dekat bahagian bawah ni terima haba, dia akan jadi kurang tumpat. Dia akan naik ke atas. Jadi, air yang sejuk ni akan turun ke bawah. Begitulah dia akan bertukar ganti sehingga seluruh air ni menjadi panas. Bahagian bendalih yang sejuk dan lebih tumpat akan turun ke bawah. Peredaran bendalih yang naik dan turun secara berterusan ini dikenali sebagai arus perolakan. Secara analogi mudahnya begini. Untuk perolakan akan ada medium. Yang tengah ni kita panggil sebagai medium. Ada medium. Sama ada cecair ataupun gas, dia akan bawa haba tu. Seterusnya adalah sinaran. Proses pemindahan haba tanpa sebarang medium. Haba boleh merambat melalui ruang kosong atau vacuum. Jenis permukaan, suhu dan luas permukaan objek mempengaruhi kadar pengaliran haba. Sebab itulah matahari, kalau kita tengok bumi, bumi dan juga matahari. Matahari, cahaya matahari ataupun haba daripada matahari akan sampai ke sini melalui sinaran. Seperti yang kita tahu di angkasa lepas, angkasa lepas ini dia tidak mempunyai udara. Dia adalah kawasan yang vacuum. Tapi macam mana haba tu boleh sampai ke bumi? Melalui kaedah sinaran. Beginilah contohnya. Tak ada perantara. Tak ada orang tengah. Dia hanya terus transfer. Pengaliran haba dalam fenomena alam. Pada tahun 1936, Amerika Utara dilanda gelombang haba yang teruk. Gelombang haba ini telah merangkul hampir 5,000 nyawa dan menjadikannya antara gelombang haba yang paling teruk di dunia. Kita akan tengok pada dua fenomena alam yang biasa berlaku disebabkan oleh pemindahan haba, iaitu bayu laut dan juga bayu darat. Pertama sekali kita tengok bayu laut. Pembentukan bayu darat dan bayu laut merupakan contoh semula jadi bagi proses perolakan. Pada waktu siang, matahari memanaskan darat lebih cepat berbanding dengan laut. Udara panas di darat mengembang menjadi kurang tumpat dan naik ke atas kerana lebih ringan.
udara sejuk yang lebih tumpat bergerak dari permukaan laut untuk menggantikan udara panas di darat dan menghasilkan bayu laut. Okey, secara gambarannya begini. Okey, pada waktu hari panas, okey, darat ni, okey, yang kita kena tahu pertama, kawasan darat lebih cepat panas. Okey, daripada kawasan laut. Okey. Jadi dekat sini panas. Okey, dekat darat panas. Okey, bila udara kawasan darat panas, okey, udara akan naik ke atas. Okey, dia akan naik ke atas, kemudian dia akan bergerak ke kawasan yang lebih sejuk. Okey, udara sejuk pula akan turun ke bawah dan bergerak ke kawasan yang panas. Sebab itu, kalau kita duduk dekat tepi pantai pada hari siang, kita dapat rasa angin bergerak daripada laut pergi ke pantai. Okey, apa itu bayu darat? Pada waktu malam, darat menjadi sejuk dengan lebih cepat. Okey, darat pula menjadi lebih sejuk lebih cepat daripada laut. Okey, udara di permukaan laut yang lebih panas menjadi kurang tumpat lalu naik ke atas. Okey, udara sejuk yang lebih tumpat dari darat bergerak ke laut dan menghasilkan bayu darat. Okey, pada waktu malam, dia terbalik pula. Di sini akan jadi sejuk. Okey, kawasan laut akan jadi lebih panas. Samalah konsep dia. Okey, perolakan di mana udara yang panas ni akan naik ke atas. Kemudian dia bergerak ke kawasan yang lebih sejuk. Okey, udara sejuk di darat pula akan turun sebab dia lebih tumpat dan bergerak ke kawasan yang panas. Okey, sebab tu waktu malam kalau kamu pergi ke pantai, kita tak rasa angin daripada laut tu. Okey, angin akan bergerak daripada darat pula pergi ke laut. Okey, konduktor haba dan penebat haba. Okey, apa itu konduktor haba? Bahan yang boleh mengalirkan haba dikenali sebagai konduktor haba. Okey. Merkuri di dalam termometer adalah sejenis konduktor haba yang baik. Okey, jadi merkuri dapat mengesan perubahan suhu dengan cepat. Sebab tu kita guna merkuri dalam termometer. Okey. Dasar kuali diperbuat daripada logam supaya dapat mengalirkan haba ke makanan dengan cepat. Okey, kita mestilah nak kuali yang cepat panas. Barulah cepat kita boleh menggoreng kan. Okey. Seterusnya, tapak seterika yang diperbuat daripada logam dapat mengkonduksikan haba supaya kain dapat digosok dengan cepat. Okey. Penebat haba pula. Okey, penebat haba, bahan yang boleh menghalang pengaliran haba. Itu adalah penebat haba. Contoh kalau kita nak angkat periuk yang panas, kita akan pakai sarung tangan. Kenapa? Sebab kain adalah sejenis penebat haba. Okey, jadi dia boleh halang pengaliran haba. Okey. Dinding kotak ais yang diperbuat daripada gentian kaca atau polistrina ialah penebat haba yang dapat mengekalkan kesejukan bahan di dalamnya. Okey, sifat dia yang penebat haba tu jadi haba yang ada dekat daripada luar tak boleh masuk ke dalam. Bila kita letak ais lebih tahan lama lah. Peralatan dapur yang diperbuat daripada kayu dapat menghalang haba daripada mengalir ke tangan ketika memasak. Kita nak kacau tu kan. Kalau kita pakai besi kan cepat panas. Okay, jadi kita guna senduk kayu. Sarung tangan ketuhar yang merupakan penebat haba dapat mengelakkan tangan daripada melecur ketika mengeluarkan dulang makanan yang panas dari ketuhar.
Okey, seterusnya kita tengok pada keseimbangan terma. Dua objek yang berada dalam sentuhan terma dapat memindahkan tenaga haba antara kedua objek itu. Okey. Tenaga haba yang dipindahkan dari objek yang bersuhu tinggi ke objek yang bersuhu rendah. Okey, apabila pemindahan haba antara dua objek adalah sifar, objek-objek itu dikatakan berada dalam keseimbangan terma. Okey, bila dah tak ada pemindahan haba, okey, kita kata objek itu dalam keadaan keseimbangan terma. Dua objek yang berada dalam keseimbangan terma mempunyai suhu yang sama. Okey, contoh katakanlah kita ada objek A dan objek B. Objek A suhu dia adalah katakanlah 100 darjah Celsius. Bahan B katakanlah 30 darjah Celsius. Okey, berlaku pemindahan haba. Okey, bila suhu masa A ni 100 darjah Celsius, B ni 30 darjah Celsius, berlakulah pemindahan haba. Okey, setelah beberapa lama A ni dia jadi 50 darjah Celsius. B pun jadi 50 darjah Celsius. Bila suhu dia ni dah sama, jadi kita boleh kata kedua-dua objek ini berada dalam keseimbangan terma. Itu saja kelas kita untuk hari ini. Jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Jangan lupa siapkan latihan yang cikgu akan berikan sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.